Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita kumpul lagi. Pagi ni minta maaf tak dapat share live. Sebab apa? Sebab saya dah bergerak ke utara dah ni. Tak perasan. Saya kan kita punya kelas Sahih Muslim ni hanya setakat 2 kali je. Rupanya 3 kali. Baik. Kali terakhir kita bincang itu kita dah masuk kita dah sampai kepada bab yang ke-83. Berkenaan bab maja'a fil kunut, bab apa yang datang mengenai kunut. Dan kita terangkan itu daripada hadis Nabi SAW. Kunut yang terjadi yang disebut tu sebenarnya macam kita sebut para ulama ada bincangkan 3 jenis kunut lah. Dia ada kunut nazilah, kunut witir dan juga kunut kunut subuh. Kunut subuh. So jadi kalau ikut pada kunut witir, kunut subuh, kunut witir dan juga kunut nazilah memang disepakati memang ia berlaku lah. Walaupun kita tahu kita sebut itu dalam mazhab Maliki ada. Dah. Apa nak pergi kelas? Ya, Aisyah main kat mak. Ni. Ya. Okey, minta maaf gangguan. Sekejap. Okey, kita sebut tadi berkenaan kunut Baik. Kunut yang kita kata ada 3 bentuk kunut. Kunut yang dibaca maksud kunut tu dibaca ketika mana solat di dalam rakaat yang terakhir, solat fardu ataupun solat witir ataupun dibuat ketika dan dibuat kerana waktu subuh. Kalau sebahagian orang lah, sebahagian ulama macam dalam mazhab Syafi'i juga demikian juga pada solat witir juga solat dan kunut nazilah. Nazilah ni kita kata dibuat pada semua waktu sepanjang musibah kepada umat Islam tu berterusan. Selagi musibah berjalan pada umat Islam, selagi itu dibuat. Cuma dalam hadis yang kita baca itu, yang kisah Nabi SAW doa khas untuk keselamatan orang tertentu dan kemudian Nabi laknat orang tertentu atau kabilah tertentu. Yang kita kata benda tu berlaku dan memang telah terjadi. Cuma tempoh pada kunut yang Nabi SAW buat tu hanya sebulan sahaja. Sebulan dia bukan berterusan. Sebab sampai pada hadis yang kita baca itu, kita kata daripada Abu Hurairah anhu, kata Rasulullah SAW dahulu berkata ketika selesai daripada solat fajar, daripada bacaan, bagi dia takbir, rukuk dan bagi dia angkat kepala, sebut sami Allah hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian Nabi berkata, Allah ketika bagi dia tengah berdiri, Allahumma anjil Walid bin Walid. Ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, wa Salamah bin Hisham, wa Iyash bin Abi Rabi'ah, wal mustada'afin minal mu'minin, orang lemah di kalangan orang beriman. Allahumma sydud wa ta'atka ala Mudar. Ya Allah ketatkanlah pijakan kau, tekanan kau ke atas kabilah Mudar. Waj'alha alaihim kasini Yusufa. Dan jadikanlah ia ke atas mereka tekanan kau tu macam kemarau zaman Yusuf alaihissalam. Allah mal'an
Lihyan wa Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah. Ya Allah, laknatlah Lihyan, Ri'lan dan Zakwan dan Usayyah. Dia kata asatirullah wa Rasul, yang mereka dahaka Allah dan Rasul. Jadi sampai situ yang kita baca tu Sekejap. Dulu lagi. Kita tak start lagi. Pasal itu kita mula ingatkan balik. Kita nak refresh balik. Okay, sampai situ. Sampai situ. Sekejap. Okey. Sampai situ. Sorry tadi gangguan tadi. Okay, jadi sampai situ kita kata apa? Okey, sampai situ kita kata apa yang berlaku lah yang kita bincang itu. Kemudian dia kata, Abu Hurairah kata, "Tsumma balaghana annahu taraka dzalika lamma unzila." Kemudian sampai kepada kami bahawa baginda SAW meninggalkan doa tu bila turun kepada baginda Al-Quran, surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat yang ke-128. Allah katakan, "Laisa laka minal amri syai'." Tiada untuk engkau daripada urusan berkenaan sedikit pun. Maksudnya kalau anda kata apa yang jadi ni bukan milik engkau untuk tentukan. Maksudnya kalau Allah Taala nak hukum, Allah Taala hukum. Dia kata sama apa nak hukum tu bukan kerja engkau. Awal tu sama ada Allah Taala bertaubat kata mereka atau Allah Taala azab mereka zalim, itu hak Allah Taala mutlak. So sampai situ kita baca itu. Lepas tu yang kita kata doa atau kunut Nabi buat dalam solat ni dia terhad kepada sebulan sahaja. Dan dari sinilah kenapa zaman sekarang setengah para ulama berpendapat Nabi pernah buat, Nabi dah tinggal. So dengan sebab itu ada yang berpendapat tak perlu buat kunut nazilah dan keadaan sekarang. Wallahualam, ini semua ni ijtihad masing-masing lah. Ijtihad daripada para ulama berkenaan dengan tajuk tersebut. Tapi kalau ikutkan kepada dalil, memang Nabi pernah buat dan Nabi disuruh berhenti pada tajuk ni. Kalau kita baca daripada pengertian ayat surah Al-Imran 128 tu, memang Nabi disuruh berhenti. Sebaik sahaja turun ayat berkenaan, Nabi berhenti. Dan isi kandungan ayat adalah nak beritahu Nabi SAW untuk manusia ni kena azab ke atau tak kena azab ke, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan macam kita sebutkan, ada orang yang kadang Nabi dah doa ke atas dia macam Suhail bin Amr. Dia pernah doa ke atas diri dia. Tapi dalam masa yang sama Nabi SAW dalam masa yang sama dia masuk Islam. Dia masuk Islam akhirnya. So Nabi pernah doa ke atas orang tersebut, tapi akhirnya dia masuk Islam. Sebab tu nak fahamkan doa spesifik kepada orang tertentu dengan nama dan sebagainya adalah tak digalakkan. Tapi doa umum itu yang kita kata para sahabat teruskan buat. Okey. Sambung hari ni Baik. Sampai situ saya rasa jelas. Dia kata wa fi riwayat dan satu riwayat lain, Abu Hurairah berkata Abu Hurairah anhu, "Tsumma ra'aitu Rasulullah SAW taraka du'a ba'du." Dia kata kemudian aku lihat Rasulullah SAW meninggalkan doa sesudah itu. Faqultu, dia kata, lalu aku pun kata, "Ara Rasulullah SAW taraka du'a lahum." Dia kata aku lihat Rasulullah SAW telah tinggalkan doa untuk mereka. Qala faqila wa ma tarahum qad qadimu. Dia kata, kau nampak ke mereka dah datang? Maksudnya Nabi berhenti tu sebab mereka dah mati. Orang berkenaan telah mati dibunuh. Tak ada dah. Mereka telah syahid. Jadi Nabi pun berhentilah doa. Kalau mereka hidup lagi, mungkin doa terus. Jadi ada possibility doa kunut nazilah ni atau kunut ni dibacakan berterusan selagi masalah tak selesai. Tapi dalam masa yang sama macam kita laknat ke atas orang tertentu tadi, Nabi stop lepas daripada turunnya ayat 128 surah Al-Imran. Dia kata wa fi riwayatin dan riwayat yang lain, annahu alaihi salam, bahawa baginda alaihi salam qanata, baginda kunut ba'da ruku' fi salatul fajri syahra. Baginda SAW kunut sesudah dalam solat fajar, sesudah rukuk dalam solat fajar selama sebulan. Idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila baginda berkata sami Allahu liman hamidah, bila mendengar Allah Taala siapa-siapa yang memujinya. So maksudnya kalau ikut pada tajuk ni memang Nabi tinggalkan ni masa kedudukan kita bincang tadi, mula masalah disyariatkan kunut itu dalam masalah subuh, witir ataupun kunut ketika musibah menimpa. Kemudian kita kata berkenaan dengan kedudukan kunut tu bila kunut tersebut. Jadi kalau ikut pada hadis Abu Hurairah ni, ia adalah selepas daripada rukuk. Bangkit rukuk
terus kita lepas sami Allah man hamidah, kita terus doakan dengan doa yang kita baca. Itu yang daripada riwayat Abu Hurairah anhu. Okey, tapi yang ni kita akan baca pula yang lain-lain. Baik, nak fahamkan situ Maksudnya itu cara. Tapi dalam masa yang sama bila Abu Hurairah kata pun sebulan lah. Yang ini di antara dalil yang dipakai oleh majoriti jumhur para ulama berkenaan meninggalkan kunut ketika subuh. Meninggalkan kunut ketika subuh. Tapi daripada segi masalah amalan dan perbuatan, memang benda tersebut lepas Nabi wafat ada para sahabat yang berterusan buat benda berkenaan. Sebab tu kenapa timbul soalan daripada seorang lelaki kepada bapa dia, kepada sahabat, tanya berkenaan dengan masalah kunut. Dia kata diada-adakan, tapi maksudnya majoriti orang ramai ketika tu buat. Soalan kuliah kita nak fahamkan itu masalah kunut yang ni secara umum general kita sebut ni masalah apa, kita tak kisah masalah witir ke, masalah nazilah ke ataupun subuh, tapi kita nak tengok masalah waktu, kedudukan, dan juga kita tumpu masalah doa untuk orang tertentu by name, sebut orang punya nama, doa untuk keselamatan orang tertentu ataupun kemusnahan ataupun laknat ke atas kumpulan tertentu dengan nama. Itu yang kita kata kita tumpukan. Baik. Okay, kemudian wa fi riwayat nasi riwayat lain dia kata okey, apa dia kata qanata syahra fi ba'da rukuk rak'atin fi rukuk fi salatul fajr syahra. Ini yang kita sebut tadi. Baik. Hadis berikutnya mi'atain 69 269 an Abi Salamah daripada Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bapa dia lah, ni tabi'in, jumpa ambil di sahabat, annahu, bahawa dia sami'a Abu Hurairah yaqul, bahawa dia dengar Abu Hurairah berkata, wallahi, demi Allah, la uqarribanna bikum salat Rasulillah SAW, aku pasti hampirkan kepada kalian, mendekatkan kepada kalian solat Rasulullah SAW. Okey. Mana dia Abu Hurairah, macam kita bincang tentang masalah solat berimam hari tu, kita ada bincangkan berkenaan dengan bila imam rukuk kita rukuk, bila imam takbir kita takbir. Yang mana kita kata dekat situ Abu Hurairah kata macam dah solat Rasulullah SAW. Dia tunjukkan solat, kemudian dia kata demi Allah aku orang paling dekat solat seperti Rasulullah SAW. Itu cara mereka tunjukkan. Dekat sini yang kita bincangkan ni pun samalah. Okey, dia buat solat depan orang ramai, ataupun dia bagi tahu orang ramai dia akan tunjuk solat Rasulullah SAW. Okay, jadi dia kata dalam kisah tersebut Abu Salamah bin Abdurrahman kata, bila Abu Hurairah kata macam tu, fakana Abu Hurairah yaqunutu fi zuhri wal isya'i al-akhirati was salatu subhi. Jadi dahulunya Abu Hurairah dia akan berkunut, mana doa kunut dalam pada solat zuhur, solat isya' akhir, isya' yang terlewatlah, isya' yang lepas sepertiga malam, dan kemudian solat subuh. Yad'u lil mu'minina wa yal'anul kuffar. Dia doa untuk orang beriman dan laknat kata orang kafir. Ni yang kita sebutkan, para ulama kata perbuatan Abu Hurairah sebenarnya tak bertentangan dengan Al-Quran turun pada Nabi, sebab dia kata yang Abu Hurairah buat ni umum. Sedangkan yang Nabi SAW suruh berhenti itu adalah khusus. Orang dengan tertentu dengan nama, dan juga orang kafir yang tertentu dengan kabilahnya. Jadi tak ada laknat khas, tapi laknat umum. Doa pun untuk orang beriman pun umum, bukannya khusus. Jadi yang bab ni boleh kata keseluruhan para ulama mengatakan harus, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya khususkan nama, khususkan orang dengan laknat dan sebagainya, maka dekat sini yang Nabi dah tinggalkan. Ini pendapat yang kata yang Nabi tinggal, tapi Nabi tinggalkan bukan doa kunut, tapi doa tinggalkan untuk doa khusus kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Okey. Tapi khilaf ni berlaku, kita faham, kita sebutkan. Okay, baik. 270 270 wa anil Bara' bin Azib, daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yakutu fi subhi wal maghribi, bahawa Rasulullah SAW dahulu kunut ketika solat subuh dan ketika solat maghrib. Ketika solat subuh dan solat maghrib. Ini secara majoriti, secara asasnya kita kata yang betul-betul sebut tentang kunut subuh lepas rukuk tu disebut limit sebulan. Sedangkan yang ini dia tak sebut subuh saja. Yang tadi pun yang hadis Abu Hurairah yang sebelum kita baca pun bukan tajuk berkenaan masalah subuh saja.
Dia solat zuhur, isyak dan juga subuh. Okay. Kemudian yang Bara' bin Azib pula pun kunut subuh dan juga maghrib. Ini semua dari dalil yang menyokong berkenaan dengan solat bagi pihak yang mengatakan kunut subuh khusus tadi tak buat macam tu. Tapi kita ulama-ulama masa ini pendapat pilihan lah. Maksudnya pendapat daripada sahabat ada. So Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i kita kata memilih untuk kunut sentiasa dibuat. Tapi dalam bentuk sunat lah, bukan wajib. Sunat. Erti kata lain, kalau orang tu tak buat, solat dia masih sah. Bukannya maksud wajib. Yang peliknya zaman kita sekarang ni kat Malaysia, ada orang-orang tentu, untuk guru dan sebagainya, dia menjadikan solat tu batal. Jadi saya sebutkan tu kan macam apa, Ustaz Aziz Sobi pernah kena di cerita. Dia pergi balik kampung kat mana-mana, kat Pening tu, solat subuh. Kemudian dia tak kunut. Lalu tiba-tiba orang ada belakang tu, bangun balik, solat semula. Bangun balik, solat semula. Ini masalah lah, masa kita kena faham. Dalam konteks masalah kunut tadi, dia sunat. Kalau imam tak buat, awak tak payah buat. Dia tak boleh timbul masalah kena ulang solat balik. Tapi memang telah berlaku dalam masyarakat Melayu kita di Malaysia. Kalau orang tu tak kunut, maka tidaklah tidaklah diterima macam solat subuh dia tak sah. Lalu yang masalah dia, jemaah tu akan buat solat baru. Ini yang kita nak peringatkan sikit. Sebab benda-benda macam ni tidak menjadi daripada syariat Islam. Sebab pada para sahabat, khilaf tu berlaku tapi mereka takkan buat jemaah baru. Takkan solat semula. Imam tak buat, kita tak buat. Kalau imam buat, kita buat. Itu cara betul. Tapi kalau sekarang ni macam masyarakat kita, bila imam tak buat, kita bangun balik kat belakang, dia pergi buat yang baru. Yang ada power tu pula, imam tu kunut, dia tak nak kunut. Pun salah juga. Semua salah. Yang betulnya adalah kita ikut imam. Pasal badan perkara ni, khilaf ni berlaku dan kita kata apa imam buat, kita buat. Pada benda berkenaan tidak membatalkan solat. Bahkan tak menambah pada solat tadi untuk diwajibkan kalau berkenaan. So kalau imam buat, kita buat. Asas bagi orang yang solat di belakang orang yang kunut ada dia kena kunut. Asas dia macam tu. Kalau imam tak kunut, dia kunut. Macam ada seorang yang kita di Malaysia ni, dia pergi ke Mekah untuk guru dia kata kena buat juga kunut. Jadi ketika mana imam bangkit sama Allahu Hamidah, dia pergi kunut pula kat situ. Ini masalah sebab kita tahu bahawa imam dijadikan untuk diikuti. Nabi kata, imam dijadikan untuk diikuti. Bila dia takbir, kamu takbir. Dia rukuk, kamu rukuk. Dia kata sama Hamidah, kamu bangkit, kamu kata Rabbana lakal hamd. Dia takbir, dia sujud, kamu takbir, kamu sujud. Bukan kita buat amalan lain. So apa imam tak buat, kita tak buat. Macam kalau kita was-was solat. Imam tak sujud sahwi. Kita sujud sahwi. Kalau tidak imam tu terlupa dan dia sujud sahwi, kita tak ada masalah, kita ingat semua rakaat. Tapi kita kena ikut imam. Ini perkara-perkara yang saya perhatikan banyak di kalangan masyarakat kita ni tak nampak dan tak faham. Dia rasakan bahawa kalau sekiranya mazhab yang dia pegang kata buat, dia buat. Walaupun imam tak buat. Ini salah. Jadi kes kadang-kadang orang Islam kita di Malaysia ni, ada separuh tu dia pergi Mekah, tunaikan umrah dan sebagainya. Bila solat subuh dan sebagainya, tak nak pergi masjid. Solat di surau, di hotel. Sebab nak dapat kunut subuh. Ini bongok ni. Serius, tinggalkan solat berjemaah dalam Masjidil Haram, buat jemaah sendiri, hanya kerana nak ikut mazhab Syafi'i, ini salah lah. Ini tak betul, tak jadi tajuk. So, asas pertama adalah tidak ada siapa-siapa diwajibkan ikut mazhab. Mazhab bukan wajib ke atas kita. Kita belajar mazhab sebab untuk pastikan amalan permulaan kita buat tu ada panduan. Lalu ketika masuk Islam, kita tak kisah ajarkan seorang yang masuk Islam tu salah satu mazhab, atau kita dari kecil beramal dengan satu mazhab. Tapi bila kita makin membesar, makin belajar dan nyata pada kita dalil, maka yang kita ikut adalah dalil, bukannya mazhab. Kita ikut dalil, bukan ikut mazhab. Sebab kita dalam konteks masalah Islam, kita beramal atau kita melaksanakan amalan berdasar kepada taat Allah, taat Rasul. So selagi mana apa dibawa oleh ulama itu berpandu kepada taat Allah, taat Rasul, kita ikut. Tapi kalau para ulama tu kata A, sedangkan dalil kata B, kita patut ikut dalil, bukan ikut kata ulama. Unless kita kata dalil tak kuat ke, ataupun ada dalil lain di kalangan apa yang bawa kepada maksud yang dibawa oleh para ulama tadi, dan baru kita ikut. Bukannya kita ikut ulama tu semata-mata dia ulama. Kita ikut ulama bila dia bawa
apa yang dia bawa tadi berpadanan dengan apa yang dibawa oleh diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Itu baru betul. Yang sering berlaku sekarang ni pada masyarakat kita, yang saya perhatikan, dia tinggalkan hadis Nabi hanya kerana apa? Kerana ada ulama kata boleh. Atau ada ulama kata tak boleh. Sedangkan kita tahu dalam mengagungkan muliakan Rasul, kita tak boleh sekali-kali mengkedepankan orang lain punya kata-kata atau pendapat mengatasi pendapat atau kata-kata Rasulullah SAW. Dan ini asas. Ini asas. Adab dengan Rasul yang paling besar adalah ini. Kadang-kadang mungkin ada orang tu apa, suka meraihkan selawat kata Nabi dengan banyak, selawat kata Rasulullah SAW dengan banyak, tapi dalam masa sama taat Allah, taat Rasul tak nyata pada diri dia. Ini salah. Okey, baik. Kemudian 271 ni baru masuk pada khilaf berkenaan masalah kedudukan rukuk bila. Tapi kalau kita baca daripada apa hadis Abu Hurairah anhu, semua menceritakan kunut yang Nabi buat adalah lepas daripada rukuk, bukan sebelum rukuk. Okey, baik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wasuila, dan dia ditanya Anas bin Malik anil kunut, mengenai kunut. Itu kunut bukan to'at tak. Kita kata dah qanata, putus asa, qanata doa. Tulal kunut, panjang bacaan. Dia kadang-kadang kalimah kunut ni masuk bacaan panjang. Tapi yang kita tengah baca sekarang ni, kunut ni adalah doa dalam solat yang ia berlaku pada rakaat terakhir. Cuma kita khilaf di kalangan para ulama berdasarkan pada hadis kita baca ni adalah sebelum ke selepas rukuk. Ikut pada Abu Hurairah anhu selepas rukuk. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya mengenai kunut qabla ruku'i atau ba'dahu. Sebelum rukuk atau sesudah rukuk. Faqala qabla ruku'. Lalu dikatakan kepada dia pun berkata sebelum rukuk. Kata Anas bin Malik sebelum rukuk. Faqila, maka dikatakan kepada Anas kepada Anas kan. Fa inna nasan yaz'umuna anna Rasulullah SAW qanata ba'da ruku'. Maka sungguhnya sekumpulan manusia mendakwa atau menyangka bahawa Rasulullah SAW berkunut atau mendoakan kunut tu sesudah rukuk. Okey. Qala, berkata Anas bin Malik, innama qanata Rasulullah SAW syahra. Inilah kunut Rasulullah SAW selama sebulan. Ini sedemikian itu dengan cara selepas rukuk selama sebulan. Ikut Anas bin Malik punya riwayat, kunut itu berlaku lepas sebelum rukuk, dan yang lepas rukuk tu hanya Nabi buat sebulan sahaja. Ini macam menyokonglah pada pendapat yang mengatakan tak ada kunut tu berpanjangan sepanjang waktu. Tapi dia kata Nabi kunut selepas rukuk ni selama sebulan. Itu maksudnya Anas bin Malik katakan. Dia hanya kunut selepas rukuk selama sebulan. Ikut pendapat Anas bin Malik. Ikut Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata sentiasa selepas rukuk. Ikut Anas bin Malik kata sebelum rukuk. Dekat sini jadi luaslah. Sesiapa yang nak laksanakan sebelum rukuk boleh. Siapa nak buat lepas rukuk pun boleh. Tidak menjadi apa-apa masalah. Tak menjadi apa-apa kesalahan. Masa benda macam ni macam kita sebutkan berkenaan dengan apa? Sujud sahwi lah. Sujud sahwi itu pun kita sebut macam tu juga. Sebab khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan kunut lepas berkenaan dengan kita sebut tadi kunut sujud sahwi. Ada riwayat yang datang menyatakan bahawa Nabi SAW sujud sahwi selepas. Ada kata sebelum, itu sebelum salam atau selepas salam. So bila kita baca riwayat memang dua-dua datang. So kalau orang tu pilih salah satu ataupun dia terlepas, dia sepatutnya buat sebelum salam tapi terlepas. Lepas salam buat je lah. Macam ni juga masalah kunut. Balik pada asal dia hanyalah sunat saja, bukannya wajib. Dengan sebab itu tidak menjadi kemestian macam kita tadi untuk buat jemaah bayarin dan sebagainya kerana tak ada kunut. Okay, wa fi riwayat lain dia kata apa? Kata Anas ba'da rukuk fi salatil fajri. Iaitu Nabi buat lepas rukuk tu dalam solat fajar je, yad'u ala unasin qatalu unasan min ashabihi. Dia mendoakan ke atas orang-orang tertentu yang membunuh orang-orang tertentu, mana sekumpulan manusia yang bunuh sekumpulan manusia di kalangan para sahabat baginda. Yuqalahu al-qurra, dinamakan mereka golongan qurra, para pembaca Al-Quran. Ini golongan ada kata ahli sufah. Dia kalau ikut pada riwayat yang datang ni, ahli sufah yang dimaksudkan tu mereka hafal Quran. Bukannya ahli sufi. Bukannya ahli sufi. Dia ahli sufah ni, dia pasal sufah tu kawasan yang
tepi Masjid Nabawi, tempat di mana orang-orang baru datang Madinah yang tak ada tempat tinggal lagi dan sebagainya, mereka boleh tinggal di situ dan Nabi SAW akan salurkan bantuan pada mereka bila mereka duduk di situ lah. So dapat makanan sebelum diorang boleh berkahwin dan dapat tempat tinggal sebagainya, tinggal di situ dulu. So jadi orang-orang di tepi masjid panggil sufah, bukan sufi. Dan diorang antara karakteristik mereka ni bukan setakat zuhud, bukan setakat bermiskin-miskin hidup, tak. Tapi keadaan mereka adalah mereka orang-orang yang hafal Quran. Pagi kerja cari kayu api, malam duduk kat masjid baca Quran. Baca Quran, solat. Dan mereka ni Nabi pilih untuk pergi menyampaikan Islam kepada macam kabilah kita sebut tu kan. Kita sebut itu mereka ni disuruh untuk sampaikan Islam. Pada kisah apa tu? Ni kisah Bani Amir. Kan pasal Bani Amir kan, pasal kita tu Abul Bara' Al-Kilabi, ini kenali sebagai Mulai Sunnah, As-Sunnah. Dia telah minta Nabi untuk arahkan orang-orang yang pada Nabi kepada kaum di Najd untuk ajak masuk Islam. Tapi dalam masa sama Nabi hantar 70 orang. Nabi kata aku bimbang kat mereka ni orang penduduk Najd. Lalu lelaki kata apa? Aku adalah pelindung mereka, kata Abu Bara' Al-Kilabi. Tapi bila Nabi sampai kan, bila para sahabat sampai ke Bani Amir, dia dijerit ke atas mereka ni oleh musuh Allah Amir bin Tufail. Kabilah yang yang Nabi doa kat atas mereka ni lah. Lalu mereka pun bunuh para sahabat Nabi SAW. Okay. Dan tak selamat daripada orang-orang tu kecuali Amr bin Umayyah Ad-Dumari. Nabi sedih sangat dan Nabi SAW tak pernah sedih sedemikian. Bahkan Nabi SAW doa ke atas mereka sebulan. Doa yang kita Nabi sebutkan tu kan, nama-nama orang, dan Nabi SAW doa laknat ke atas mereka. Ini kita kata yang sampai Allah Ta'ala suruh berhenti. Itu contoh yang kita nak fahamkan lah. Jadi balik pada asal yang kata daripada Anas bin Malik tu, bahawa doa yang Nabi SAW baca tu sebenarnya ada doa yang dibaca kepada kumpulan tu di kalangan orang kafir yang bunuh para sahabat Nabi SAW, yang mana Nabi buat selama sebulan sahaja. Lepas tu Nabi tinggalkan. Allah terus berhenti, Nabi pun tinggalkan. Faham baik. Okey, sampai situ ada soalan? Okey, sampai situ ada soalan tak? Ada soalan tak? Sampai situ. Kita nak masuk hadis baru ni. Bab kunut ni ada siapa nak soal? Asli tak ada tu saya share muka saya lah. Okey. Ada soalan? Dekat YouTube tak ada. Di YouTube tak ada soalan. Yang datang kelas ada soalan. Type dekat chat tu, tekan chat tu, type di situ. Kalau sekiranya nak ni. Nak tanya soalan. Oh, tak ada datang kelas. Tak, bukan, maksud saya dalam ni. Dalam ni. Dalam grup ni. Okey. Ustaz, terjadi sujud sahwi apabila terlebih, terkurang, untuk was-was, dia perlu tambahan dulu keraguan. Okey. Sekejap. Terjadi sujud sahwi kerana terlebih, iaitu rakaat, betul. Terkurang rakaat, was-was ragu. Dan ada perlu tambahan, ada yang perlu tambahan dulu keraguan. Ragu-ragu tu, maksudnya kita was-was kita solat berapa. Tak tahu solat tu berapa. So kita kena ambil nombor kecil, kemudian kita kena sempurnakan solat. Lepas tu sebelum salam kita sujud 2 kali. Lepas tu kita habiskan solat. Itu yang datang lah kita kata. Keraguan tu was-was lah. Was-was jumlah rakaat. Yang maksudkan was-was tu jumlah rakaat. Tapi itu yang terjadi pada kalau kita berjemaah, kalau imam sujud, kita sujud. Kalau kita sendiri yang was-was, imam tak sujud, kita jangan sujud. Kalau kita was-was, tak tahu rakaat tu berapa, imam tak sujud, jangan sujud. Kita ikut imam. Tak ada masalah, solat kita sah.
Tidak ada sebarang penambahan atau penukaran. Kalau imam was-was, imam sujud kita ikut. Walaupun kita tak ada was-was. Okey, baik. Okay, hari ni sambung. Okey, kita sambung balik. Tak ada soalan, kita sambung balik. Baik. Ustaz, adakah bila kurang rakaat kita perlu sujud sebelum dan bila lebih rakaat lepas salam? Tak, itu tak ada kemestian. Memang ikut pada dalil sebahagian para ulama agihkan macam tu. Kalau kita terlebih rakaat, lepas salam lah. Dia kata lepas salam. Kalau kita tambah rakaat pun lepas salam. Dia kata. Tambah rakaat. Maksudnya kita tambah rakaat. Maksudnya kita dah bagi salam. Kemudian kita tak baik. Kita solat 2 rakaat lagi. Kita solat sujud lepas salam. Yang kisah Nabi SAW ditegur oleh para sahabat. Baginda solat 2 rakaat. Dan Nabi bagi salam. Sedangkan solat tu 4. Nabi solat 2 bagi salam. Para sahabat lepas tu tegur. Kata adakah solat dipendekkan atau baginda lupa. Dan baginda salam pastikan dia para sahabat yang lain betul ke? Bila betul saja Nabi terbangun, tambah 2 rakaat lagi, dan kemudian baginda sujud lepas salam. Sujud lepas salam. Itu yang kita kata ada. Baik. Okey, sambung hari ni. Okey, bab 83 Bab man nama, kita baca dalil hadis. Bab man nama an salatin aw nasiyaha. Bab man nama, babu man nama an salatin aw nasiyaha. 272. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaybar sara laylatan hatta idza adrakahu al-kara arrasa wa qala li Bilal iklil lana dia kata iklal lana al-laila fasala qayulah iklal lana laila fasalla Bilalun ma qaddara lahu wa nama Rasulullah SAW wa ashabuhu gitu. Falamma taqarraba al-fajru istanada Bilalun ila rahilatihi muwajihal al-fajri faghalabat Bilalan aynah falamma dia kata faghalabat Bilalan aynah wa huwa mustanidun ila rahilatihi falam yastayqiz Rasulullah SAW wala Bilal wala ahadun min ashabihi hatta darabathum asy-syamsu fakana Rasulullah SAW awwaluhum istiqazan fafazi'a Rasulullah SAW faqala ay Bilal faqala Bilal akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah bi nafsika qala iqtadu faqtadu rawahilahum syai'a
Thumma tawadda'a Rasulullah SAW. Thumma tawadda'a Rasulullah SAW wa amara Bilalan fa aqama as-salata fa shalla bihimul subha falamma qada salatahu qala man nasiya salata falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allah qala wa aqimis salata lidzikri wa kan Shihab yaqra'uha lidzikra. Wa fi riwayatin faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liya'khudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi fa inna hadha manzilun hadrana fihi syaitan qala fafa'alna thumma da'a bil ma'i fatawadda'a thumma sajada sajdatain thumma uqimatis salah fa shallal ghadata ya 500 73. Okay. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada ahadukum anis salati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa aqimis salata lidzikri. Baik. Okay. Bab nomor 3 Bab man nama anis salati aw nasiyaha. Bab siapa yang tertidur daripada solat atau dia terlupa akannya. Bab siapa-siapa tertidur daripada solat atau dia terlupa akannya. Aw nasiyaha. Tu solat lah. Okey. Okey. An Abi Hurairah daripada Abu Hurairah anhu anna Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW hina qafala min ghazwati Khaybar, ketika baginda qafala tu pulang daripada perang Khaybar. Okey. Khaybar dia kata pulang. Qafala tu maksud pulang. Raja'ah. Qafala maksud raja'ah. Min ghazwati Khaybar, dari perang Khaybar. Tapi ada para ulama kata ulama yang hafal hadis, dia kata kalimah Khaybar tu salah, dia kata. Dia sebenarnya perang Hunain. Dan dia kata tak berlaku perkara berkenaan kecuali sekali saja ketika pulang perang Hunain dan perjalanan balik ke Mekah. Okey. Tapi Ibn Abdul Bar dan juga Al-Baji kata berkata Ibn Shihab yang betulnya adalah Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia kata yang betul daripada Khaybar daripada sahih. Ini adalah pendapat ahli-ahli sejarah. Okey. Tapi ada juga yang kata dalam hadis Ibn Mas'ud pula, ada kata tidur ni adalah ketika tahun Hudaibiyah. Tahun ke-6 lah, tahun ketika perjanjian Hudaibiyah. Dia tu pada zaman dan tu kalau kita kata tahun Hudaibiyah tu dia serentak dengan Khaybar lah. Sebab tak lama daripada perang Khaybar. Okey. Dan juga Abu Qatadah punya hadis pun tunjukkan pengertian yang sama. Okey. Dan ada kata itu perjalanan balik Mekah. Okey. Perjalanan balik Mekah. Maksud dia Nabi pulang dalam perjalanan singgah
Nabi tidur, Nabi tertidur. Okey. Jadi dia kata tidur dengan para sahabat. Yang dikatakan dalam ini kita nak bincang perjalanan tu. Dia kata sara lailatan, baginda bergerak waktu satu malam, hatta idza adrakahul qara ar-rasa, sehingga bila Nabi SAW datang rasa mengantuk, baginda ar-rasa, baginda berkemahlah, singgah. Ar-rasa tu ain ra sin tu, maksud dia berkemah ataupun dia singgah pada akhir malam. Jadi maksudnya kalau kita dalam perjalanan, kita singgah waktu malam pada satu tempat, dipanggil ar-rasa. Ar-rasa Okey. Jadi maksudnya Nabi bergerak pada perjalanan tersebut sampai rasa mengantuk, Nabi pun berkemah, singgah berkemah. Okey, kemudian qala li Bilal, Bilal bagi kata pada Bilal, ikla lana. Dia berikan kala'a. Kala'a ni maksud dia kan apa? Macam gembala kan. Kala'a. Kalimah kala'a dia dia maksudnya jaga, pelihara. Jaga atau pelihara. Sebab dia jadi Nabi minta pada Bilal, ikla lana al-laila. Jaga untuk kita, untuk kami malam ini. Dia ada riwayat lain yang Bilal yang tawar diri. Yang ini dalam hadis ni Nabi cakap pada Bilal suruh jaga. Wallahu a'lam. Kita kata mungkin kisah itu sama, cuma yang ini cuma ceritakan arahan Nabi kepada Bilal bin Rabah untuk jaga malam tersebut. Maksud dia kalau jangan sampai nanti terlepas solat. Lepas subuh. Nabi suruh jaga malam. Okey, ini dia kata perbuatan Nabi SAW ni yang minta ada kata asalnya Nabi suruh jalan terus. Tapi kemudian ada para sahabat yang minta nak berkemah, nak berehat. Lalu Nabi SAW kata pada mereka, ini dari Bukhari okey. Bukhari, Nabi kata akhafu antanamu, aku mahu kalian akan tertidur. Lepas tu Bilal pula kata, ana ukizukum, aku akan jaga kalian. Aku jaga kalian. Ketika tu mereka pun duduk hati tu singgah dan Nabi wakilkan Bilal untuk menjaga solat fajar. Maksud dia ketika tu kalau ikut riwayat Bukhari, hadis Aisyah, daripada hadis Aisyah maksud dia datang lafaz tu dalam Bukhari dengan lafaz berkenaan. Maksud dia Bilal bin Rabah yang tawarkan diri untuk jaga orang ramai punya tidur, jangan sampai terlajak. Nabi sendiri SAW kalau boleh tak nak berhenti, tapi dia orang dah kata nak singgah, so singgahlah. Okey. Jadi kata ikla lana al-laila, diberi kala'a jaga, untuk pelihara, jaga untuk kami malam ini. Lalu fasalla Bilalun ma qaddara lahu. Lalu Bilal bin Rabah pun solatlah apa yang diupayakan untuknya. Ia berbanyak yang dia boleh. Seperbanyak yang dia boleh solat kan, antara jaga untuk orang ramai, orang tidur dia jaga. Wa nama Rasulullah SAW wa ashabuhu, dan tidur Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. Dan tidur para sahabat Rasulullah dan para sahabat baginda. Falamma taqarrabal fajr, lalu apabila hampir saja fajar, mendekati waktu fajar dan subuh, istanada Bilalun ila rahilatihi, telah bersandar Bilal kepada kenderaannya. Wajih al-fajri, menghadap ke arah fajar. Bentuk dia menghadap ke arah matahari terbit. Disandar diri dia pada kenderaan dia menghadap ke arah matahari terbit. Okey. Fa ghalabat Bilalan ainahu wa mustaridun ila rahilatihi. Lalu telah menewaskan Bilal dua mata dia terkalahkan dia dan keadaan dia bersandar kepada kenderaan dia. Falam yastaiqiz Rasulullah wala Bilal, maka tak terjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga Bilal. Wala ahadun min ashabi, dan tak seorang perikanan sahabat baginda. Tak ada seorang pun terjaga, semua tertidur. Hatta darabathumus syamsu, sampailah matahari kena kepada mereka. Mana dipukul mereka oleh matahari. Macam matahari kena dekat mereka, bahawa mereka tersedar. Fakana Rasulullah SAW awwaluhum istiqazan. Maka Rasulullah SAW adalah orang pertama di kalangan mereka yang terjaga. Rasulullah yang terjaga mula sekali. Lalu Rasulullah SAW telah terkejut. Terkejut dan Rasulullah berkata, "Ai Bilal, Bilal." Kan? Jadi Rasulullah SAW terkejut ni dan sebabnya.
Ada kata ada kata kerana apa? Yalah pasal mereka dalam peperangan kan terkejut, tertidur. Ada kata Nabi terkejut tu sebab dia orang tertidur terus, bimbang ada musuh dah datang kejar mereka di belakang. Ada kata lain kerana apa yang terlepas daripada solatlah. Okey, dan ketika tu belum ada untuk mereka sebarang hukum. Kita faham bahawa Nabi SAW ada kalanya baginda akan tunggu hukum datang daripada Allah Ta'ala bahawa baginda beritahu atau laksanakan. Pasal baginda SAW tidak memikirkan akan hukum. Bahkan baginda SAW apa yang Allah Ta'ala perintahkan atau beri pada baginda, itu yang baginda akan buat. Tidak ada baginda SAW menganggarkan hukum sebelum turunnya wahyu. Hukum tu datang bila wahyu ada. Sebab apa kita sebutkan yang lain, bahawa Nabi SAW ilmu dia bukannya ilmu istinbat, bukan ilmu pengeluaran hukum. Ilmu baginda adalah ilmu yang datang sepenuhnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kaitan dengan perbandingan atau cubaan. Nabi totally tunggu wahyu. Jadi baginda SAW pasal hukum tu tak ada. Macam kes Sahwi lah. Kan Nabi SAW sebelum dia tak ada, sepatutnya bila para sahabat bagi tahu pun terus Nabi sujud. Wahyu telah datang. Wahyu telah datang untuk baginda buat sedemikian. Jadi maksud dia terkejutlah kerana itu. Okey. Dan dikatakan apa? Ditunjukkan kepada apa perkara ni adalah kata-kata mereka, para sahabat. Mereka kata dalam riwayat yang lain, ma kafaratu ma sana'na bi tafritina. Apa yang kami kena tebus? Apakah kafarah atau penebus apa yang kami lakukan dengan sebab kecuaian kami. Mana kami cuai ni apa dia punya tebusan ataupun denda. Tapi ya, itu yang hujung hadis Nabi kata walaisa alaihi illa zalik. Dia cuma kena solat dia, tak ada untuk ke atas dia kecuali itu. Sebab memang hanya solat hanya solat saja pada waktunya itu yang kena. Tak perlu kepada dia kena bayar fidyah ke, kena puasa berapa hari ke, tak ada. Semua tu tak ada. Yang ada hanyalah kena solat saja. Sebab ada lafaz daripada para sahabat menanyakan sedemikian. Okey. Tapi ini memang sangat jelas. Pada hak para sahabat sangat jelas. Okay. Tapi pada hak Nabi SAW, itu kadang-kadang ada kata takkan Nabi terkejut. Tapi lah, dia kata dan barangkali terkejut Nabi SAW ni dengan apa? Dengan sebab untuk segerakan mereka kepada solat. Macam Nabi kata, ifafza'u ila salah. Mana bersegera kamu kepada solat. Macam lafaz Nabi yang lain, dia kata cepat-cepat kepada solat. Dan kadang-kadang dia kata, ada juga para ulama kata, mungkin terkejut Nabi SAW ni, dia kata sebagai sahutan kepada terkejutnya sebagai para sahabat terhadap apa yang berlaku pada mereka. Okay. Jadi mungkin itu terkejutnya Nabi untuk mereka, bukannya kerana Nabi sendiri tak tahu, tak ada. Allah A'lam. Tapi yang pentingnya kita kata Nabi terkejut. Nabi kata, "Ai Bilal, hey Bilal." Gitu. Ai Bilal, wahai Bilal. Ai itu seruan, kata seru. Okey. Faqala Bilal, maka berkata Bilal. Kata Bilal bin Rabah, ai Bilal. Ya, ai Bilal tadi kata ini adalah seruan. Ada kata aina Bilal. Ai itu aina Bilal. Tapi dia kata tak, bukan baik. Dia kata okey, kemudian Bilal bin Rabah kata apa? Faqala Bilal, berkata Bilal, akhadha bi nafsi alladhi akhadha. Dia mengambil terhadap jiwaku apa Tuhan yang mengambilnya lah, mengambil diri jiwa kau. Maksudnya apa jadi pada jiwa kau, jadi pada jiwa aku juga. Okey. Bila bin Rabah kata macam tu, kata akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsika. Kalimah tengah bi abi anta wa ummi itu sumpah ataupun cara para sahabat kata pada Rasulullah SAW dengan cara lembut lah untuk kata kepada baginda demi untuk macam bila diorang minta Nabi jawab jawab soalan mereka, dia kalimah tu bi abi anta wa ummi, itu maksudnya demi bapa aku untuk engkau dan mak aku, untuk engkau sebagai galang ganti. Mana penebus bapa aku, penebus engkau adalah bapa aku, mak aku. Itu cara kata-kata orang Arab bercakap lah. Cara mereka bercakap. Tapi dalam masa yang sama, bila dia kata macam tu, maksud dia yang dikatakan oleh Bilal tu, dia bagi alasan lah kepada Nabi. Bila Nabi kata, Bilal, lepas tu Nabi Bilal kata telah mengambil terhadap nyawaku, terhadap jiwaku, diriku, yang mengambil terhadap jiwa engkau. Engkau tertidur, aku pun tidur sama, maksud dia.
Okey, ini apa yang dikatakan apa macam apa dalam Bukhari ada sebut juga macam tu. Bagi alasan apa yang tertanggung oleh jiwa dia. Okey. Dia kata dan nafs jiwa kat sini, okey, ia adalah yang wafatkan dengan tidur dan juga kematian. Dia sebut nafs. Ada orang kita mengarut, dia sebut nafs, nufus, anfus, apa benda tak? Nafsu. Sebenarnya nafsu jiwa. Cuma masalah kadang-kadang dimaksudkan roh. Kadang-kadang dimaksudkan diri. Kadang-kadang dimaksudkan roh, jiwa, ada kena personality. Wallahu alam. Tapi kita kata kat sini kita kena faham maksud. Bila nafs ni maksud jiwaku, maksud jiwa tadi yang dimaksudkan ni adalah yang diwafatkan ketika tidur dan ketika kematian. Macam Allah firmankan dalam surah Az-Zumar 42, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika mana matinya dan yang tak mati ketika tidurnya. So wafat itu boleh maksud dengan dua sekali. Mati tu matilah. Tapi kalau wafat tu boleh maksud dengan tidur pun wafat. Baik. Okey. Dan maksud dia dan jiwa tu, roh tu yang dia keluar daripada badan ketika kematian. Macam dalam surah Al-An'am ayat 93, akhriju anfusakum. Allah Taala suruh keluarkan jiwa kamu, mana matikan diri kamu. Ya apa dan juga dalam seruan kan macam Allah sebut dalam surah apa Al-Fajr kan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji ila rabbiki radatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhan kau dalam keadaan raya diri. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku dan masuk engkau dalam syurgaku. Itu yang seruan. Dia nafs dia jiwa lah, roh tu maksud dia. Okey. Dan dalam gambaran tentang perkara ini dalam kitab Muwatta, hadis ni lafaz datang dengan roh. Maksudnya dalam ketika tu dalam sabda Rasulullah SAW, Inna Allah qabada arwahana. Allah telah mencabut akan jiwa-jiwa kita, roh-roh kita. Walau sya'a raddaha ilaina. Kalau dia nak, dia pulangkan ia kepada kita. Fi hinin ghairi hadha. Pada ketika lain daripada ini. Mana lain waktu ni pun boleh dia kata. Fasammahu Bilal nafsan, sammahu Rasulullah SAW ruhan. Maka Bilal namakan dia nafs, Rasulullah namakan dia ruh. Fahuma idzan ibaratan an mu'abbarin wahidin. Dia adalah sebutan atau lafaz dua lafaz untuk gambaran yang satu. Ini adalah mazhab imam-imam kita. Tak ada bezakan roh dengan nafs. Roh dengan nafs. Roh dengan nafs tu adalah serupa. Ini dimaksudkan dengan pengertian ni. Nafs kadang-kadang bermaksud dengan maksud roh. Okey. Jadi dikata dan bercanggahan para orang ramai dahulu dan terkini berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan digambarkan dengan jiwa ni dan roh ni. Yang difahami daripada himpunan apa yang kitab dan sunnah dan kata-kata para ulama bahawa itu adalah perkara halus yang ditinggal dalam jasad. Ada benda halus yang tinggal dalam jasad. Ialah yang kita kata tak ada roh tadi, jasad tak bergerak lah. Yang ia adalah berkongsi dengan semua bahagian-bahagian jasad yang dimasuki oleh kehidupan lah. Okey. Dan datang dan dikeluarkan dia daripada jasad dan dimasukkan balik, dicabut daripada dia. Ini maksud ditiupkan roh ke dalam jasad. Kemudian dicabut balik, kemudian dimasukkan balik. Semua benda tu berlaku pada roh itulah. Ini maksudkan roh atau nafs tadi. Allah jalankan kebiasaan dengan ciptaan kehidupan pada jasad selama mana padanya ada benda tersebut. Dan dia dia adalah benda diketahuilah dari segi ilmu sebagainya. Okey, maknanya dikatakan insan adalah jasad dan juga sekali dengan roh tersebut. Dia disebut insan, tak boleh kita asingkan. Jadi kadang-kadang ada orang dia asingkan, dia kata roh lain, jasad lain, roh lain, nafs lain, akal lain, nafsu lain. Dia asing-asingkan. Kadang-kadang 4 benda. Roh, nafs, nafsu dengan akal kadang. Jadi ini yang imam-imam kita ahli sunnah wal jamaah tak pernah bezakan. Tapi kalau nafs dengan roh di sisi golongan sufi dibezakan. Okey, golongan sufi dia bezakan nafs lain, roh lain. Dia kata nafs ni dia adalah benda halus yang ditinggalkan dalam jasad dan tempat dia adalah untuk akhlak dan juga akhlak yang rosak dan sebagainya. Nafsu lah. Dan roh pula tempat untuk akhlak yang baik. Dia kata. Ini istilah daripada sisi mereka
Dan tak ada sebarang pertembungan untuk istilah sesudah difahami makna. Diorang nak hibuk istilah lantakkan. Yang penting kita tahu bahawa nafs atau roh tadi sebenarnya benda adalah sama. Bila ada dalam jasad roh tersebut atau nafs tersebut, maka jasad akan berfungsi. Bila nafs atau roh tadi dicabut, maka tak ada lagi fungsi jasad tadi. Cuma masalah dikatakan akal datang mana, desire datang mana. Tu benda tu tadi, itu adalah benda Allah Ta'ala letakkan dalam jiwa manusia tadi. Lain mungkin kita berlainan atau bersama-sama. Akal boleh berlaku tidak ada kan, macam kita macam orang gila. Dia ada roh tapi tak ada akal. Roh ada, binatang pun ada roh tapi tak ada akal. Tapi pada kita manusia ni didatangkan sekaligus. Bila roh tu masuk dalam, akal tu akan berkembang dan juga berfungsi. Sekali dengan penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Tapi bila roh tu dicabut, dulu tak ada. Semua tak ada. Baik. Jadi kata dan nafs pula dalam bahasa dikongsi dengannya banyak benda disebut, tapi dikongsi dengannya banyak benda. Okey, contohnya disebut dan juga dikehendaki dengannya wujudnya sesuatu, dia kata, dan zatnya. Nafs tu sesuatu dan zat jasad itu. Okey. Dan dikehendaki dengannya dengan darah kadang. Nafs tu darah. Tak ada nafs sa'ilah. Kan? Macam dikatakan bila kita kata binatang yang najis adalah binatang yang ada nafs sa'ilah, ada darah yang mengalir yang tanpa sembelihan yang syar'i, maka dia dikira sebagai bangkai walaupun dia binatang asalnya halal, macam lembu, kambing, ayam sebagainya, tapi mati tidak disembelih, maka dalam dia ada darah yang tapi kalau serangga walaupun tak ada sembelih sebagainya tidak ada najis sebab dia tak ada darah yang mengalir. So kalimah nafs kadang-kadang dikehendaki dengan darah. Dan juga kadang-kadang maksud nafs ni adalah roh. Macam kita sebut tadi dalam ayat surah Zumar 42 tu. Okey. Kadang-kadang dilafaz kepada Jibril. Kalau kita kata sebut nafs tadi, macam itulah ada orang kata nafsu tu keinginan jiwa sebagainya. Betul ada kata dikehendaki wujud satu benda. Mana insan tu jasad dan roh. Itu nafs. Macam binatang, ayam kan, jasad roh dia. Nafs. Jadi satu itu panggil nafs. Kemudian darah. Kemudian roh. Macam kita sebut tadi. Kemudian Jibril, kelima Jibril. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala yang namakan Jibril dengan apa? Dengan roh. Ataupun nafs. Roh. Kalimah tu berkaitan dengan roh. Dikaitkan dengan Jibril alaihissalam. Contoh dalam surah Asy-Syu'ara 193. Nazala bihi ruhul amin. Membawa turun akan Quran ini roh yang amanah. Dan mungkin dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah apa? Surah Qadar, tanazzalul malaikatu war ruh. Turun para malaikat juga roh. Roh tu Jibril jugalah. Dan surah apa? Dan surah Isra 85 pun qul ruh min amri rabbika. Itu roh. Ini roh yang 85 ni, ini roh manusia. Pasal diorang tanya Nabi tentang roh. Okey. Jadi apa dia kata roh ni daripada roh ni diambil asal kalimah dia daripada rih. Maksudnya angin. Dia ada tapi tak nampak. Kesan kelihatan macam bila pokok bergoyang. Tapi dari segi fizikal tak nampak. Roh kita tak nampak. Macam tu juga. Fizikal dia adalah macam sekarang ni. Kita bercakap ni, maksudnya roh lah. Tapi kita terbujur kaku tak boleh bergerak, roh dah hilang lah. Atau ketika tidur kan, dia roh tu hilang lah. Dia pergerakan itu tanda hidup. Tanda roh tu ada. Diam tu tanda mati. Sebab tu pokok walaupun dia bernyawa, ada nyawa, tapi nyawa pokok bukan yang dikira ada roh. Roh macam kita. Kalau ikut pada ajaran mistik, yoga dan sebagainya, ialah dia kata ada energi lah, ada spirit. Itu kata-kata diorang. Tapi daripada Islam tak. Sebab tu kenapa dalam konteks masalah contoh macam pokok kan. Kita tahu bahawa ia bernyawa, tapi nyawa dia nyawa pokok lah. Dia tak bergerak sebagainya. Sebab tak zahir daripada pokok tu tanda dia hidup. Hidup maksud dia bergerak berjalan. Sedangkan daripada makhluk hidup ni, makhluk bernyawa ni adalah makhluk yang ada tindak balas. Dan itu tanda roh tu ada lah. Dia pandang, melihat, bergerak dan sebagainya. Roh dia ada. Tanda roh tu ada. Okay, baik. Okay, kemudian Nabi kata apa? So dia bila bin Rabah kata, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi wa anta ummi ya Rasulullah bi nafsika. Telah mengambil terhadap nyawaku, jiwaku,
alat ya Tuhan yang telah mengambil demi ibu bapaku sebagai galangan tingkau wahai Rasulullah terhadap jiwa kau. Mana jiwamu kena ambil, jiwa aku kena ambil juga oleh Tuhan yang sama. Maka Nabi kata, faqala Nabi SAW qala iqtadu. Ai qudu, maksudnya iqtadu tu qudu rawahilakum li anfusikum akhina bi maqawidiha. Mana dia tarik binatang-binatang kalian sendiri dan sambil mengambil dengan dia punya tali kekang, tali panduan dia. Nabi suruh mereka bergerak. Dia kata faqtadu rawahilahum syai'a. Lalu mereka pun heritlah binatang kenderaan mereka sedikit. Betul pindah tempat. Nanti kita baca hadis berikutnya tentang kenapa Nabi pindah tempat. Nabi suruh mereka beralih tempat. Ini sebab ada berkaitan dengan tajuk masalah kawasan yang mereka duduk tu membawa mereka untuk rasa lalai. Okay. Jadi dia kata sebagai dia kata okey. Adalah para ulama Hanafi dia kata bila matahari dah naik tu dia kata tak diqada, tak dilaksanakan, Nabi suruh bergerak sebab nak bagi waktu haram solat dah lepas. Ini salah sebenarnya sebab dari segi konsep itu memang kita kata bila orang tersebut masuk pada waktu haram, kalau ada benda yang wajib dilaksanakan, dia tak ada masalah di situ. Tak ada sebarang larangan. Bahkan macam disebutkan bahawa Nabi gerakkan mereka untuk mereka cergas satu. Itu pendapat pertama. Tapi dia kata bahkan Nabi sebut dalam hadis yang lain, dia kata yang kita baca lagi, ya'khudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi, hendaklah menarik setiap lelaki, setiap orang dengan dengan kepala binatang kenderaannya. Okey. Fa inna hadha manzilun hadarana fi syaitan. Tempat kita singgah ni hadir kepada kita padanya syaitan. Syaitan datang kat kita. Dalam hadis Abu Daud, Nabi kata apa? Nabi kata tawalu an makanikum, beralih kalian daripada tempat kalian, alladhi asabatkum fihi raflatu, yang menimpa kamu padanya kelalaian. Ini sebenarnya ada para ulama buat kajian lah. Kami dalam kelas ramai kan, satu kelas dan 1,500 orang, 1,100 orang. Dewan tu mungkin pengudaraan tak cukup. Bila oksigen tak ada, ngantuk lah. Perasaan macam tu lah. Cuma kadang-kadang oksigen ada banyak pun, ustaz datang depan, kita ngantuk. Kelas habis, kita cergas. Kelas habis, kita cergas. Ketika ustaz datang depan kita, mengantuk. Sangat mengantuk. Tak boleh buka mata dah. Tapi bila ustaz hilang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar, terus celik mata balik. Okay. So, ada kaedah dulu dibuat. Kami ingat kami kat Yaman tu, kami disuruh oleh syekh kami bila kami rasa mengantuk, tukar tempat. Dia orang ni mengantuk kan, tukar tempat. Ini tukar tempat. Disuruh alih tempat. Sebab Nabi SAW suruh para sahabat beralih daripada tempat yang mana mereka tertidur tu. Dan tempat tu the first time diorang tidur pun. Bukannya diorang tidur panjangan, tapi mereka tidur sudah nyenyak. So kat situ Nabi SAW suruh mereka alih sebab mereka kata tempat tu dihadiri kepada mereka oleh syaitan. Dan ada pula yang kata macam Nabi sebutkan, tempat tu membantu kelalaian untuk mereka. Jadi Nabi suruh alih tempat. Sebab tu tajuk alih tempat ni kalau kita pakai kat rumah. Kalau sekiranya kita tidur satu tempat nyenyak sangat, letak kepala terus padam. Dan alih tempat tidur supaya kita tidur tak nyenyak. Baring sini ke, cari datuk ruang. Kalau rumah kita ada banyak bilik, tidur bilik lain-lain. Pada hari ni bilik sekian, tidur hari ni bilik sekian. Tujuannya supaya kita boleh bangun untuk ibadat. So maksudnya kalau orang tu rasa payah sangat nak bangun, pasang jam pun tak jadi, dan dia kena alih tempat. Tempat yang dia tidur dia tak nyenyak. Memang para sahabat Nabi SAW ketika sampai di situ, sepatutnya tak nyenyak lah. Sebab mereka baru pertama kali tidur situ. Tapi ada juga orang yang tidur mana pun nyenyak. Tidur mana pun nyenyak. Saya ingat dia macam pergi umrah. Duduk dengan seorang pesyarah UAE. Dia bagus dia bangun tengah malam. Saya pula asyik balik isyak, saya baring-baring tidur. Esok pagi bangun pula. Dia pula tengah malam solat lagi rajin. Satu hari saya pergi lah dia, saya kata doktor bagus sungguh lah. Asyik bangun tidur je. Kan, bangun solat.
Dia kata Ana sebenarnya bangun sebab Ana tak boleh tidur. Ana pula dengki dengan Inta dia tu, cemburu. Inta letak kepala padam, letak kepala padam. Jadi dia apa? Dia bercemburu dengan saya. Saya pula duk tengok dia punya ibadat. Saya sebut seronok lah. Tapi dia kata dia bangun solat tu sebab dia tak boleh tidur. Saya pula letak kepala tertidur. Letak mana pun. Memang ada orang boleh macam tu. Tapi kalau ikut pada yang normal, macam Nabi punya arahan tu, orang yang normal adalah bila dia tidur tempat yang tak biasa, dia akan mudah terjaga. Tapi kalau dia tidur dan padam juga dekat tempat tu, maksudnya tempat tu tak elok. Sebab tu Nabi suruh para sahabat beralih. Pindah tempat, bawa kenderaan mereka ke tempat lain. Sebab mereka tempat tu melalaikan mereka daripada menyati Allah Ta'ala. So itu yang Nabi sebutkanlah, iqtadu faqtadu syai'ah. Kemudian, summa tawadda'a Rasulullah SAW, bagi Rasulullah berwuduk. Wa amara Bilalan, lalu bagi diperintahkan Bilal, fa'aqamas salah. Lalu Bilal iqamatkan solat. Okey, iqamatkan solat. Dekat sini yang kita tajuk berkenaan dengan masalah iqamat solat. Iqamat solat. Jadi Nabi SAW suruh Bilal iqamat dan tak sebut azan. Okey. Tapi dalam hadis Abu Qatadah ada sebut tentang azan. Dia para ulama bercanggah pendapat orang yang terlewat solat. Dia perlu azan untuknya dan di iqamat ataupun tidak azan dan tak iqamat. Ataupun di iqamat tapi tak azan. Kena azan iqamat ke? Ataupun kena tak payah iqamat ke? Ataupun kena iqamat tapi tak payah azan. Tiga pendapat. Yang pertama itu yang dikatakan azan dan iqamat adalah pendapat ahli ra'i, ulama-ulama daripada anak murid Abu Hanifah, Ahmad dan juga Abu Thawr. Pendapat yang kedua adalah pendapat As-Sawri, Imam As-Sawri, yang dia kata perlu tak payah azan tak iqamat, terus solat. Pendapat ketiga mazhab Malik, Auza'i itu, dan pendapat kedua bagi mazhab Syafi'i itu iqamat tak payah azan, iqamat tapi tak payah azan. Ada juga yang katakan sebagai ulama mazhab Maliki kata azan tu dan hadis Abu Qatadah yang maksud pemberitahuan. Tapi ini adalah takalluf. Pasal lafaz datang azan lah. Bahkan yang dihimpunkan hadis tu adalah jika diperlu pada azan supaya orang tu ramai-ramai yang jauh tu datang, maka ia dibuat dan dibawa pada hadis Abu Hurairah anhu. Dan jika mereka ni berhimpun maka tak perlu kepada azan, maka dia madai untuk kita buat iqamat saja. Jadi dia pasal dia syiar kan. Kalau kita faedah azan tu untuk panggil orang yang jauh. Iqamat untuk orang yang dekat. Orang yang dekat kita iqamat. Orang yang jauh kita azan. Cuma kita kata tapi pelawangan azan pada waktu-waktu masuk waktu memang dikata kita terang itu adalah sunat. Sepatutnya kita buatlah di mana kita berada, di hutan ke sebagainya, masuk waktu azan kita azan. Masuk waktu solat kita azan. Tapi yang ini kita bincangkan berkenaan orang terlepas solat. Orang dah terlepas solat. Perlu tak diazan? Okey. Itu yang tajuknya. Tiga pendapat. Pendapat pertama kata azan iqamat. Yang kedua kata tak payah azan tak iqamat. Yang ketiga kata iqamat tak payah azan. Iqamat tak payah azan. Yang ini mazhab Syafi'i. Pendapat kedua mazhab Syafi'i. Yang kita kata majoriti ulama di Malaysia ni pakai ini. Itu yang iqamat saya tak payah azan. Iqamat tak payah azan. Ya, balik berdasar ini benda ni kalau dalam taman sebagainya masalah jugalah. Betul kadang-kadang bila kita solat isyak kan. Isyak yang lewat. Isyak yang lewat kalau kita pergi kuliah. Saya lebih suka kalau anda kata jemaah situ azan dulu. Isyak. Kemudian duduk, sambung balik kelas, kemudian baru bila solat baru iqamat. Itu saya lebih suka. Ataupun setengah tempat tu macam dekat Pakai Terubung, diorang terus solat isyak, kemudian sambung kelas lepas isyak. Yang penting macam tu. Tapi ada setengah tempat kita pergi, kita tengah ceramah tu kan, saya kata suruh azan, saya tak nak azan. Suruh azan, saya tak nak azan. Tapi lepas tu, bila dah lepas kelas kan, habis kelas, dia sibuk nak azan juga. Itu masalah juga. Pasal kadang-kadang dah pukul 9 lebih. Buat azan berkumandang. Dan sebab benda tu kita kena faham bahawa azan dilakukan pada awal masuk waktu. Bukannya kita nak solat kita azan. Yang lebih tepat tu maksudnya yang ketiga lah. Kita iqamatkan. Iqamat ada, azan tak payah. Okey. Kemudian dia kata apa? Kemudian dia kata summa tawadda'a Rasulullah SAW wa amara Bilal fa aqama as-salah. Fa shalla bihim as-subha. Dia bagi solat bersama mereka subuh. Nabi solat bersama mereka akan solat subuh. Okey. Ini hujah
hujah apa bagi semua benda solat terlepas. Maksudnya barang siapa lupa solat dia atau tidur daripada solat dia solat bila dia ingat. So Nabi SAW sebut lepas tu, lepas solat tu Nabi kata apa? Falamma qada salatahu, bila solat selesai solat baginda, qala baginda bersabda, man nasiya salata, siapa lupa akan solat, man nasiya salata, lupa solat, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia solatkan ia apabila dia ingat akan solat tersebut. Fa inna Allah qala, kerana Allah Taala berfirman, aqimis salata lidzikri, dirikanlah solat kerana mengingatiku. Ibnu Syihab Az-Zuhri baca aqimis salata lidzikra, dirikanlah solat untuk mengingati, untuk ingatan. Cuma kat situ yang kita faham bahawa dalil ini adalah dalil bahawa mesti solat tu dilaksanakan. Okey. Dia kata kat sini atau lalai. Semua itu dalil wajib qada bagi orang tidur dan orang lalai. Tak kira solat tu banyak atau sedikit. Dan ini adalah mazhab umum para ulama. Namun diceritakan khilaf yang pelik daripada sebahagian orang yang tambah, dia kata kalau 5 solat bahawa dia tak mesti dia qada. Ini adalah khilaf yang tak ada kira kerana dia menanggahi hadis. Cuma kita yang kata 5 solat sini, kalau orang tu dia pengsan start hari ni, dia jaga esok. Contoh macam esok tengah hari boleh jaga. Pukul 9 pengsan hari ni, 12 tengah hari besok boleh jaga. Solat yang terlepas tu macam ni. Ni faham sebab para ulama yang kata Nabi SAW, barang siapa lupa solat dia, solat bila dia ingat dan tak ada kat atas dia kecuali dia, itu saja, berpegang dengan zahir hadis ni. Sedangkan pada tajuk yang kata yang tak wajib pada kalau lebih 5 waktu ataupun 3 hari berturut-turut ke pingsan, seminggu koma. Orang koma seminggu atau sebulan atau setahun. Kita boleh suruh dia tertidur tadi, dia kata tidur kan. Dia tidur letih sangat, tidur 3 hari straight. Katakanlah, walaupun jaranglah berlaku 3 hari straight. Kalau dia kata orang tu terjaga hari yang sama, macam saya kata saya tidur hari ni kan. Tertidur ni, bila saya terjaga Isyak kan, berjaga. Saya memang kena solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jelas. Cuma kalau dia kata dah terlepas sampai esok lusa tu saya tidur straight. Para ulama yang kata tak perlu tu, dia kata dia pegang hadis Nabi yang dia kata apa? Rufi' al-qalam an salas. Diangkat pena amalan daripada 3. Pertama daripada apa? Daripada orang yang tidur sampai terjaga, daripada orang gila sampai dia sedar, dan daripada kanak-kanak sampai dia bermimpi. Yang dimaksudkan di situ adalah diangkat pena. So jadi solat tak ada hukum hakam. Kan macam orang gila kan, bila sedar dia tak kena qada balik solat yang dia tinggal. Tapi para ulama yang kata kena qada juga solat yang kita tinggal selama tertidur tu, dengan alasan dia kata tak ada salah, diangkat pena kesalahan, tapi masalah kewajipan tetap kena laksana. Itu pendapat mereka. So kena faham. Jadi kita kata dekat sini lah. Okay. Adapun siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, jumhur para ulama juga wajib qada. Dalamnya ada khilaf yang pelik, khilaf yang syaz daripada Daud Az-Zahiri, Abu Abdurrahman Al-Asy'ari, dan hujah jumhur kat atas lebih. Dia kata yang kata bahawa dia tak perlu. Ini pendapat yang tak perlu. Satu-satu dia sabit. Qada orang yang lupa dan juga orang yang tidur. Sedangkan mereka ni tak berdosa. Maka orang sengaja lagi patutlah. Ini pendapat pertama. Yang hujah kedua dia kata berpegang firman Allah Ta'ala, sabda Nabi, idza dzakaraha, bila teringat. Maka orang yang sengaja tu bila ingat tinggalkan solat, maka dia mesti qada. Ketiga, berpegang dengan umum firman sabda Nabi SAW, barang siapa lupa solat dia. Dia terhasil kelupaan. Dan kelupaan ni adalah tertinggal. Tak kira sama ada kerana akal dia ketika tu memang terlalai, teralpa ataupun tidak. Macam Allah sebut dalam Quran surah Taubah ayat 67, nasullah fanasyahu, mereka lupa Allah, Allah Ta'ala lupakan mereka. Mereka tinggal kenal Allah, Allah Ta'ala tinggalkan dan perintah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tinggal mereka dalam azab. Dan dia kata pendapat kelima, dia kata berpegang dengan firman Allah Ta'ala, barang siapa, sabda Nabi, barang siapa lupa solat dia, maka kafarah dia adalah solat ketika dia ingat. Dan kafarah tadi hanyalah terjadi daripada dosa yang kebiasaannya. Orang tidur dan lupa dengan makna terlalai tidak berdosa. Maka nyata kat sini orang yang orang yang sengaja yang kena buat. Yang kelima, dirikan solat mengikuti Allah Ta'ala. Dan mengikuti Allah Ta'ala ni dilaksanakan sedemikianlah dengan solat tersebut. Okey. Jadi kalau kita kata ada hujah-hujah ni dipakai, digunakan bahawa apa? Untuk solat yang tertinggal dengan sengaja pun kena buat. Ini seperti saya sebutlah, jumhur para ulama, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi
semua kata wajib. Cuma bila kita aplikasikan tajuk suruh qada solat ni kan, terutama orang yang ketika zaman dia tak kenal Islam sangat, mungkin kecil, bapak dia pun, mak bapak dia tak pernah ajar, dia tak suruh pun solat, atau tinggal di negara kafir, sampai tak tahu solat tu wajib. Jadi kita kata orang macam ni, kita kata intinya solat dia macam ni, kita tak, kalau kita nak suruh dia bertaubat contohnya, arahan untuk suruh dia qada semua sekali tu agak payah. Kadang-kadang tak habis. Sebab tu kadang-kadang para ulama yang macam tadi kita kata yang disebut oleh pengarang kita, dia kata Daud Az-Zahiri dan sekumpulan para ulama yang kata hujah pada tak perlu, dia taubat saja dan dia perlu banyakkan solat sunat. Dia balik pada hadis Nabi berkenaan dengan yang Nabi SAW dan Sunan Tirmidzi, yang Nabi kata perkara pertama yang dihitung oleh Allah Ta'ala ke atas anak Adam adalah solat. Jika solat dia cukup, maka iyalah. Jika tidak, maka dilihat pada solat dia ada tak perkara-perkara solat-solat sunat. Allah tanya pada para malaikat. Allah kata, unzuril abdi halahum tatawu'in. Ada tak solat sukarela? Kalau ada, maka dia tampal daripada solat dia yang tak cukup dengan solat-solat sunat. Sebab tu kenapa yang Sayyidiyah disarankan, yang lebih aula adalah orang yang tertinggal dengan sengaja kerana zaman kecil-kecil dia tak pandai ke ataupun tak ada kesedaran, disuruh dia supaya memperbanyakkan solat-solat sunat. Taubat tetap taubat. Kena taubat dan kemudian kena banyakkan solat-solat sunat bagi menggantikan solat fardu yang dia tertinggal. Kalau solat fardu pula masalah. So, kita kata dah lah, kita kata dah sekali tak boleh beramal dengan benda lain. Sebenarnya kita faham bahawa kaedah kita nak mengilzamkan orang tersebut. Kerana kadang-kadang kita tahu bahawa para sahabat Nabi SAW, diorang daripada bukan Islam termasuk Islam. Kita daripada anak-anak orang Islam yang sepatutnya daripada kecil diajar Islam. Kadang-kadang ada juga keluarga yang tak ajar dengan betul. Terutama zaman Puk Yeye Agogo dulu kan. Orang kita Pak Imam pakai seluar pendek. Jadi benda macam ni kita kena tengok pada sudut keadaan. Kalau dia kata solat tu baru sangat kan, baru seminggu, 2 minggu, yelah kalau dah bertahun-tahun, benda tu akan menjadikan dia hilang harapan dan putus asa. Dan kat sini juga akan datang pula kumpulan-kumpulan ahli bid'ah masuk campur dan kemudian kata kalau tak boleh solat nanti bayar. Fidyah solat, fidyah puasa sebagainya. Dia berterus lamsam kira, kemudian dia ambil untung di atas kejahilan masyarakat. So balik pada asal memang kita kata tajuk tentang yang ini adalah solat yang dekat. Solat yang kita baru tahu, baru teringat dan hampir. Adapun yang dah dilupakan dengan bertahun-tahun dan sebagainya, cara terbaik ikut pada hadis Nabi SAW adalah dibanyakkan solat-solat sunat. Dibanyakkan solat-solat sunat untuk menggantikan solat fardu yang tertinggal. Kemudian, hadis yang terakhir. Fi riwayat lain, faqala Nabi SAW bersabda, liya'khudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi, adalah mengambil setiap lelaki dengan kepala kenderaan dia untuk tarik. Fa inna hadza manzilun hadarana fi syaitan. Kerana ini satu tempat singgah yang hadir kepada kita dalamnya syaitan. Faqala fa'alna. Dia berkata, Abu Hurairah kata, kami pun buat. Thumma da'a bil ma'. Kemudian baginda minta dengan air. Thumma sajadatan, kemudian baginda sujud 2 kali. Sujud 2 rakaat lah. Sajadah itu sujud 2 rakaat. Thumma uqim solat 2 rakaat, kemudian thumma uqimatus salat fa shalla ghadah. Dan baginda solat pagi, solat fajar. Dia nama solat fajar, solat subuh atau solatul ghadah, solat awal pagi. Tapi kalau kita faham daripada hadis ni, Nabi SAW tidak tergesa-gesa, bahkan Nabi sempat juga solat awal subuh. Solat awal subuh dibuat juga. Walaupun jumhur para ulama kata, kalau ada kata kita mula terlewat, kita bangun teruskan solat yang fardu saja. Yang sunat tinggalkan, dia kata. Wallahualam. Tapi ikut pada hadis Nabi ni, take time, Nabi ambil masa untuk solat 2 rakaat dahulu. Mungkin wallahualam, mungkin pasal para sahabat bersiap, sementara tunggu mereka bersiap, Nabi solat 2 rakaat sebelum subuh dulu. Wallahualam. Tapi pada asasnya, Nabi solat sunat sebelum subuh, baru Nabi solat subuh. Bukannya Nabi tinggalkan solat sunat. Okey. Dan daripada hadis yang seterusnya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, idza raqada ahadukum anis salah, bila tertidur seorang kamu daripada solat. Jadi tak sengajalah, au ghafala atau terlalai daripadanya, buat kerja sampai tak teringat. Fal yusalliha idza dzakaraha, maka solat dia bila dia ingatkan akan solat tersebut. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dzikri, kerana Allah kata firman Al-Quran, jadikan solat untuk menyatiku. So itu yang datang baik. Time syuruk pun terus solat, ya. Memang macam tu. Ikut pada Nabi SAW terus solat. Cuma mazhab Hanafi tadi ada pendapat yang kata tunggu lepas syuruk. Alasan dia kerana waktu tu haram solat. Itu tidak sahih. Tak betul.
Yang betulnya adalah dia terus solat. Cuma Nabi SAW bahkan ada ambil masa. Lah kalau kita bangkit-bangkit itu perlu masuk tandas. Masuk tandas dulu lah. Kena buang air dulu lah. Takkan nak kata tak suruh buang air, tahan kencing, tahan buang air, kemudian solat subuh dalam keadaan tahan kencing. Sebab nak habiskan waktu. Tak boleh. Itu kita pergi uruskan dulu diri kita. Kan, bersihkan diri kita, kemudian solat dulu. Apa kalau kita ikut hadis Nabi tadi, solat sunat 2 rakaat sunat subuh boleh buat lagi. Kemudian baru solat subuh. Ya, baik. Okey, wallahu alam. Ada soalan? Tim. Okey. Kalau tak ada kita berhenti sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.